Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 10 Jun 2021 bersama saya, Vivi Amin Zaika. Pemberian vaksin COVID-19 di bahagian Kapit akan diperkasakan dengan penubuhan unit bergerak. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, unit ini akan membantu mempercepatkan proses pemberi vaksin di bahagian tersebut. Kita ada mobile team sebanyak 16 mobile team di daerah Kapit, 20 mobile team di daerah Bukit Mambung dan juga mobile team yang ada di Song. Dan mobile team ini akan terus pergi ke tempat-tempat pusat vaksinasi, dan di sana kita telah membuat keputusan selain daripada mereka yang mendaftar diri di My Sejahtera, kita akan juga memberi vaksin walk-in yang datang di tempat tersebut, dan kita akan memberikan mereka vaksin. Lepas itu barulah kita register mereka. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas lawatan kerja ke bahagian Kapit pada Khamis. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Zohari telah menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan bekalan makanan Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS 6.0 dan turut meninjau Hospital Medan dan Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Sri Baleh. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari menambah, bahagian Kapit bakal menerima 16,680 dos vaksin COVID-19 setiap minggu. Setakat ini, 8,622 atau 10% yang telah mendaftar menerusi aplikasi My Sejahtera untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Bahawa tiap-tiap minggu, daerah Kapit akan menerima 8,160 vaksin tiap-tiap minggu. 8,000 daerah Kapit, daerah Song 3,680 vaksin tiap-tiap dosa tiap-tiap minggu. Daerah Asap dan Melaga 4,840 setiap minggu. Bermakna bahagian Kapit akan menerima every week 16,680 dos every week. Masyarakat digesa mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19 dalam usaha melindungi diri dan orang lain serta terus patuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenang, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, setiap masyarakat perlu mengetahui peranan masing-masing dalam membantras penularan wabak COVID-19 dan kerajaan sedaya upaya untuk memastikan langkah ini memberi manfaat kepada rakyat. Virus ini tidak boleh berjalan. Yang berjalan adalah orang yang membawa virus. Jadi kita harus mengetahui bahawa kalau kita dapat membatasi pergerakan atau mengawal pergerakan, maka secara langsung virus ini tidak boleh menular. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan simbolik penyerahan bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang di rumah Raymond Plain, Sungai Gelam Sebau pada Selasa. Mengulas mengenai penyerahan bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang, Datuk Seri Dr. Steven Rundi yang juga Menteri Utiliti Sarawak memberitahu, setakat ini sebanyak 58% ketua isi rumah KIR telah pun menerima bantuan makanan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kemenang. Jadi kita telah pun mengambil keputusan untuk memberikan ke seluruh ketua isi rumah di kawasan Kemenang, iaitu lebih kurang 7,066 orang, termasuk di Suai dan Diniah juga. Pada pagi ini kita akan menyerahkan sebanyak 1,000 lebih untuk penerima di kawasan di bawah sini. Bantuan makanan ini diharap dapat membantu rakyat yang terkesan dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Dalam majlis itu, beliau turut menyerahkan kerusi roda kepada salah seorang penduduk rumah panjang Raymond Plain. Mewakili penduduk di kawasan Sungai Gelam Sebau, tuai rumah Raymond Plain mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang yang diberikan kepada semua penduduk di rumah panjang.
Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak, terutamanya kepada GPS yang telah memberi full basket yang program pada pagi ini yang diberikan kepada seluruh penduduk yang dapat menerima bantuan ni. Seperti seluruh rumah-rumah panjang, semua penduduk tidak dikecualikan, semua akan mendapat bahagian. Nada yang sama turut dizahirkan Ketua Kampung Ucau Mat dari Kampung Hilir Sebauh yang menyifatkan bantuan makanan ini akan mengurangkan beban penduduk semasa menghadapi PKP ini. Saya Ucau bin Mat, Ketua Kampung Hilir di daerah Sebauh, ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan bakul makanan Sarawakku sayang. Mengenai yang sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban penduduk kampung, terutama musim pandemik COVID-19. Sementara itu, Tuai Rumah Lat meminta penduduk di Rumah Panjang agar bersabar menunggu pengagihan bantuan makanan memandangkan pengagihannya dilaksanakan secara berperingkat. Bakal bantu bakul makanan, aku pun murid saya terima kasih ngagai perintah dia memberi bantu makanan ngagai semua kita di seluruh Sarawak tajam dia nak serta saya berperingkat-peringkat. Ana ngirau ana nangi tanya segi bisi diberi maga. Oleh sekali lagi siapa bedau sabar meh nanti dulu meh maya tatai ba maya kita meh ya. Oleh bapakku murid saya terima kasih sekali ngagai perintah Sarawak. Seterusnya, pemilihan Hospital Pakar KPJ Miri sebagai salah satu pusat pemberian vaksin PPV COVID-19 di Bandaraya Miri dilihat sangat sesuai dengan kemudahan dan kapasitinya. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata ini selepas mendengar taklimat berhubung persiapan yang telah dilakukan Hospital Pakar KPJ Miri. Parti tempat ini memang cukup baik, tapi kita berharap KPJ dapat memberi vaksinasi kepada lebih ramai orang. Sampai ini dia akan bermula dengan 50 orang sahaja. Kami pendapat KPJ ini ada satu pusat perubatan swasta yang besar. Tak ada masalah kalau dia tambah sehingga 200 atau lebih. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Pusat Perubatan Swasta Hospital Pakar KPJ Miri pada Rabu. Sehingga kini, selain Hospital Pakar KPJ Miri, terdapat 3 buah pusat perubatan swasta di Bandaraya Miri telah dilantik sebagai PPV iaitu Hospital Columbia Asia Miri, Borneo Medical Center BMC Miri dan Miri City Medical Center MCMC. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak berharap pusat perubatan dan klinik swasta di Bandaraya Miri tampil membantu sebagai PPV bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Akan menyertai program vaksinasi ini supaya kita boleh vaksinasi ke lebih ramai orang dalam masa yang pendek ini. Dan memandangkan bilangan vaksinasi Miri juga akan menambah, jadi kita berharap kita dapat bekerjasama daripada sektor perubatan swasta untuk bekerjasama dengan pusat-pusat vaksinasi awam. Pertubuhan Kebajikan Dana Kita yang berpusat di Gombak, Selangor telah menyumbang sebanyak 10 buah kerusi roda untuk kegunaan di Pusat Pemberian Vaksin PPV bahagian Serian. Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur, Jepun, Korea Selatan dan Taiwan merangkap Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Rio Jaim merakamkan ucapan terima kasih kepada Dana Kita yang telah memberi sumbangan berupa kerusi roda untuk warga emas yang datang ke PPV bahagian Serian. Saya sebagai ahli parlimen Serian ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pertubuhan yang dinamakan Dana Kita, karena telah bermurah hati membantu kita di Serian
dengan buat wheelchair. Saya percaya dengan wheelchair berbuah ini akan dapat membantu tidak yang sudah tua yang tidak dapat berjalan juga sorong supaya dapat sama-sama berjalan. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual selepas menyaksikan penyerahan tersebut di perkarangan pejabat residen bahagian Serian pada Rabu. Sumbangan tersebut telah disampaikan Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Serian Lakis, Ustaz Muhammad Amin dan selaku sahabat dana kita di Sarawak kepada pemangku residen bahagian Serian selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Serian, Selamat Jatianjah. Datuk Seri Richard Riod juga berkesempatan merakamkan ucapan penghargaan kepada JPBB Serian yang telah bertungkus lumus bersama dengan agensi dan jabatan kerajaan di bahagian Serian bagi membendung penularan wabak COVID-19. Sementara itu, dalam majlis sama, Pengerusi JPBB Serian Selamat Jatianjah turut memaklumkan bahawa bahagian Serian akan membuka 3 lagi pusat pemberian vaksin PPV bermula pada 12 Jun. For information, start from 12, kita akan buka tiga pusat kecil, Siburan dan Tebeduk tambah dan masuk sini lah. Dan kapasiti yang kita jangka ialah 400 for Tebeduk dan 400 for Siburan. Dan boleh sampai ke 600 lah. Dan di Serian boleh mencecar 800. So hopefully 1,500 akan mencecah, mungkin bulan Julai nanti akan sampai 2,000. That is our planning. Tambah beliau, bagi yang tidak memiliki aplikasi MySejahtera, JPBB Serian akan menggunakan senarai nama yang diberi Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung KMKK masing-masing. Justru beliau berharap penduduk kampung bersabar kerana giliran mereka akan tiba tidak lama lagi untuk suntikan COVID-19. Seramai 200 orang menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Perubatan Timberland. Pengurus Kenan Timberland, Lau Kim Lim memberitahu pusat tersebut menyediakan 200 dos suntikan setiap hari untuk para penerima. Kita memang didaftarkan sebagai 200 penerima vaksin setiap hari. Ya, untuk weekday sajalah dari Isnin hingga Jumaat. Ketika ditemui pada Rabu, beliau turut menasihatkan kepada bakal penerima vaksin untuk datang mengikut masa temu janji yang ditetapkan melalui MySejahtera bagi mengelak kesesakan di PPV. Semasa meninjau ke pusat tersebut, didapati penerima vaksin kebanyakannya adalah individu yang berumur 60 tahun ke atas. Rata-rata penerima vaksin yang ditemui menyatakan rasa lega dan gembira setelah menerima vaksin. Gembira, saya tidak apa-apa. Alhamdulillah lah itu saya dapat vaksin hari itu. Bapak saya dan Taineng, kami ahli sudah vaksin, first dose, bagus. Vaksin, saya rasa selesa dan tidak ragu-ragu lagi lah saya main. Alhamdulillah ambil vaksin, jangan takut. Keselamatan kita dan melindungi kita. Sekian edisi malam bersama saya VVM Yuzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.